ingatan yang kukuh di hati demi masa depan. Jangan dihancurkan hidup yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulum fid darin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk muka surat 233. 233. Kita masih lagi membincangkan masalah yang berkaitan dengan syukur, ya. Dan hendaklah engkau pelakukan lidahmu itu akan zikrullah dan membaca Quran dan mengucap syukur dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, kerana menzahirkan syukur dari pernikmat yang datang kepadamu, dan demikian lagi segala anggotamu daripada tanganmu dan kakimu dan lainnya. Maka hendaklah engkau pelakukan kepada segala yang disukai oleh Allah Ta'ala, dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci oleh Allah. Sikit tinggal lagi di bab syukur ni. Maksudnya ialah tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan anggota kita untuk berzikir kepada Allah, yang khususnya lidah. Kemudian Quran kita baca. Kalau nak ditambah sedikit, Quran itu dibaca kalau sebaik-baiknya dilihat maknanya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa biar lambat habis pun tak apa, biar lambat tamat pun tak apa, asalkan maknanya kita dapat lihat sekurang-kurang. Pasal biasanya kita orang Islam Melayu ni yang dipentingkannya baca tu, tidak dipentingkannya maknanya. Kemudian setelah makna dipentingkan, maka dipentingkan pula pengamalan isi kandungannya. Barulah dianggap orang itu menghayati Al-Quran. Memanglah membacanya dapat pahala, tapi mengetahui maknanya lebih-lebih lagi, penghayatannya lebih lagi. Bukan dibaca hanya untuk dibaca mendapatkan ganjaran pahala, tapi isi kandungan mesti dilaksanakan. Itu sebab Imam Ghazali kata lambat tamat pun tak apa, mesti ta'ammul, dia panggil ta'ammul, merenungkan isi Al-Quran. Itu sebabnya Quran ni kalau dibaca, afdalnya ditengok walaupun sudah dihafal, kerana melihat Al-Quran itu jadi ibadat. Itu. Melihat ni pun dapat membaca, melaksanakan dan memahami isi kandungannya. Kemudian mengucap syukur dengan alhamdulillah, biasalah tu, untuk menzahirkan syukur kepada nikmat. Walaupun, kata Imam Ghazali, walaupun nikmat itu amat sedikit yang diterima, kerana bukan nikmat yang dilihat. Yang dilihat ialah siapa yang beri nikmat itu.
Kerana ramai orang rasa tidak bersyukur lagi kalau dapat sedikit. Dia lupa kepada yang memberi nikmat itu. Maka janganlah dipandang kepada sedikit atau banyaknya. Nak dipandang pada siapa yang beri nikmat itu. Sama juga kalau berbuat dosa. Jangan dipandang kecilnya dosa itu. Hendaklah dipandang kepada siapa kita berbuat dosa itu. Kemudian digunakan anggota kita, baik tangan, baik kaki, untuk menjaksanakan sesuatu yang diredai oleh Allah SWT. Maka itulah tanda-tanda orang itu bersyukur. Habis sebab itu. Al-Fasl Sadis fil Ikhlas was Sidq. Bermula fasal yang ke-6 pada menyatakan ikhlas dan benar. Satu ikhlas, satu benar. Ikhlas ni kalau dalam bahasa Arab khalis, maknanya betul-betul suci. Kalau disebut labanun khalis, susu yang betul-betul susu, yang sedikit pun tidak campur dengan air, itu laban khalis. Jadi kalau kita ikhlas kerana Allah, sedikit pun tak dicampuri dengan kerana lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah ikhlas ni sesuatu yang amat payah sebenarnya, sebenar-benarnya payah. Tapi mudah-mudahanlah, macam kita semayang lah, sebut lillahi ta'ala, usalli lagi lillahi ta'ala lagi, itu mulut aja ya, macam orang sebut dia sedekah, ni ikhlas ni kita tak ikhlas lah tu, pasal memberitahu yang dia ikhlas. Kita tak boleh tahu yang, jangan beritahu ikhlas kepada orang, diam-diam aja. Ikhlas itu hati kita, ini pemberian saya yang ikhlas, bermakna dia tidak ikhlas pasal dia sudah mengetahui ibadat dia. Ikhlas tu suatu ibadat, jangan beritahu, diam-diam sudah. Tak payah beritahu saya ni ikhlas. Ikhlas tu pun tak ikhlas lah tu, pasal sudah menunjukkan keikhlasannya kepada orang. Tu kena ingat tu selapan tu. Jadi ada pun ikhlas dan sidq itu, maka iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak dan tiada diterima oleh Allah akan ibadat seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Hanya kalau Imam Ghazali mengatakan kalau ikhlas bercampur-campur, ibadat bercampur-campur, kerana Allah ada juga, kerana orang pun ada juga, maka ditolak ibadat itu sepenuhnya. Umpamanya kita semayang memang kerana Ta'ala, tapi lambatkan sikit, segankan orang, kan dah campur tu. Imam Ghazali antara tolak pasal ada dah campur. Ana aghna syuraka, dalam hadis kudusi, aku tolak, aku tak mahu sekali-kali ada sekutu dalam ibadat. Hanya Abu Laith As-Samarqandi ada mengatakan, Abu Laith As-Samarqandi ini orang Samarkand lah, ulama abad yang ke-12, mengatakan bahawa kalau dia semayang kerana Allah dan dia lambatkan sikit kerana segankan orang tengok, maka Allah Ta'ala terima semayangnya itu dan ditolak lambatnya itu. Boleh tahan sikit lah, tidak berat juga gitu. Kan? Jadi maknanya dua-dua pendapat ni kita boleh pakai lah. Mudah-mudahan kita begitu. Kita semayang ni, dia kata semayang ni, ibadat solat ni depan kucing dan depan orang sama saja. Kucing tengok semayang dan orang tengok semayang, sama je. Pasal kita tak peduli apa orang nak kata. Sebabnya semayang sunat kerana orang pun salah, tinggalkan semayang sunat kerana orang pun salah juga, ada dua salah. Jadi kita semayang sunat pasal segan orang tengok tak semayang pula gitu. Macam Jumaatnya, hari Jumaat semayang sunat sebelum Jumaat tidak muakkad, ramai orang semayang pasal ramai orang semayang. Lepas semayang Jumaat banyak yang balik
pasal banyak yang balik. Kita boleh buat hukum lah, jangan buat hukum. Tapi makna itulah cerita dia. Sedangkan sembahyang lepas Jumaat itu muakkad. Sebelum tak. Mengapa orang mengambil yang tidak muakkad, mengambil yang tidak muakkad, meninggalkan yang muakkad. Tapi saya tidak boleh tuan-tuan nak bagi hukum pula, itu hal dia lah. Itu soalannya. Mengapa dia sembahyang? Tengok sembahyang susah juga kan. Sembahyang 99% sembahyang belaka. Tapi lepas Jumaat, jangka yang lepas Jumaat tu jangkanya. Eloknya tu saya katakan, eloknya kita ini jangan wirid dulu, sembahyang dulu. Buat undang baru pula. Lepas sembahyang fardu jangan wirid, sembahyang sunat dulu. Lepas sembahyang sunat baru wirid. Pasal orang Melayu tak berdoa tak balik. Itu undang dia. Itu dah biasa lah. Tu tak ingat waktu Masjid Negara, waktu Imam Kuwait datang, Mufti Kuwait datang sembahyang. Dia tak baca doa. Orang tunggu, tak balik orang pasal tak berdoa lagi. Itu sebabnya imam kita tahun baru, Imam Mekah tak doa. Di sini dia berdoa. Doa dia pasal orang Melayu tak balik. Hai, tak berdoa lagi ni. Itu ada dia punya apa? Tabiat apa adat dia orang Melayu gitu. Kalau tak berdoa itu sebabnya kita, kalau kita lepas sembahyang kita berdoa, lepas berdoa orang balik lah. Dia tak sembahyang sunat. Tak? Pasal yang penting doa. Kemudian yang kedua penting ialah bersalam. Dia balik di Masjid Salam, tak bersalam, jadi pelik sikit. Balik je, tak bersalam dia kata. Itu kelebihan orang Melayu. Baguslah salam tu kata, bagus. Tapi eloklah dipentingkan. Gitu. Pasal kita orang Melayu dah begitu. Eloknya kita buat satu aturan baru pula. Lepas sembahyang, terus sembahyang sunat, baru berdoa. Orang sembahyang belaka. Pasal dia nak berdoa tu. Tu. Saya tengok di Turki baru ni gitu. Di Turki, lepas sembahyang, imam memandang belakang, baca Allahumma antas salam aja. Lepas tu Bilal menyambut zikir subhanallah subhanallah tu Bilal buat, imam ikut. Lepas tu sembahyang sunat. Lepas tu baru doa. Tu Turki pula. Tunggulah ke pasal nak tunggu doa tu. Tu. Saya tengok di Bandung pula begitu juga. Bandung lepas sembahyang fardu sembahyang sunat terus. Baru wirid. Tu cara dia. Orang tak balik pasal nak nunggu wirid tu. Pasal orang Melayu tak wirid dia tak ID. Saya Bandung tu lah. Saya pergilah Bandung tu, sekolah pondok tu. Lepas sembahyang saya jadi imam. Saya pun passion sini lah kan. Wirid, tengok seorang pun tak ada. Bangun sembahyang sunat tak hijau muka kita. Siapa wirid seorang? Passion lah. Lepas tu rupanya wirid kemudian. Jadi maknanya passion tu dah. Saya ingat tabiat tu mungkin diubah. Pasal dia tahu orang Asia Tenggara ni passion begitu. Mana-mana sama je, Brunei ke Sabah Sarawak sama. Dia wirid lepas sembahyang. Bukan tak bagus-bagus. Ada carangan kawan saya dulu ni, dia kata Ustaz begini, kita buat undang baru, dia kata ramai orang tak sembahyang sunat. Pasal elok kita tukar, dia kata. Kita jangan dengan wirid. Kita sembahyang sunat terus. Saya tak boleh pasal bila kita wirid pun tidak, sembahyang pun tidak. Balik terus tu. Jadi kita nak ubah tu payah sikit. Habis sebab tu. Jadi itu keikhlasan kita boleh. Jadi Allah Ta'ala tak akan terima sembahyang seorang itu, ibadat seorang itu, melainkan kerana adanya keikhlasan. Firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Artinya tidak disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu berbuat ibadat padahal ia ikhlas dalam hatinya, yakni tidak diterima oleh Allah akan ibadat seorang hamba-Nya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah. Maknanya ini dalil kita disuruh beribadat tapi penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak kira kita pedulikan orang, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut cercaan orang yang mencerca. Kita buat aja. Terus saya kata, kalau kita sembahyang sunat kerana orang pun salah, tinggal pun salah. Kalau buat kerana orang jadi riak, jadi syirik, tinggalkan kerana orang pun jadi riak.
Dua-dua salah. Tu. Kita banyak rajin semayang. Hari tu segan semayang. Ramai orang segan semayang dia. Tu dia. Sama kat makan. Makan pun kita peduli orang. Kalau kita makan banyak, makanlah banyak. Ni orang tengok segan, makan sikit je. Hati tu risau sikit makan segan orang. Pasal takut orang kata kita makan kuat. Tu saya kata pesan dulu. Orang-orang ahli sufi makan depan orang kan banyak. Dia tak mau orang tahu dia ahli sufi. Makan di rumah dia sikit. Depan orang dia banyak. Pasal apa dia tak mau tahu dia tu ahli. Dia takut orang tahu. Tapi jangan kita buat modal pula. Makan banyak. 5. Apa sebenarnya ahli sufi ni? Dan jangan engkau sekutukan akan ibadatmu itu dengan yang lainnya dari Allah Ta'ala seperti riya dan sum'ah dan ujub dan barang sebagainya. Riya itu mana? Menunjuk-nunjuk biar orang tengok. Gitu. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah suka dipuji. Ini sum'ah maknanya suka dipuji. Ujub, rasa heran dengan diri kita sendiri. Pun salah. Kita semayang, kita rasa banyak juga aku semayang. Jangan tu bahaya tu. Ini siapa pun tak tahu, kita je tahu. Ujub ni kita je tahu. Takjub lain, ujub lain. Takjub tengok benda lain kita heran. Ujub tengok diri kita heran. Tengok diri kita sendiri. Aku ni boleh tahan juga. Itu bahaya tu. Itu ujub namanya. Sum'ah ni suka dipuji. Dalam psikologi Islam, siapakah orang yang suka dipuji? Orang yang tak suka dikeji. Kita ni dalam ilmu falsafah mengatakan ramai orang suka dipuji walaupun tidak benar. Ramai orang tak suka dikeji walaupun benar. Boleh hafal tu? Ramai orang tak suka dikeji walaupun benar. Ramai orang suka dipuji walaupun tak benar. Begitu. Diampu dia tahu tak betul tu. Dia suka juga. Diampu, dipuji. Dia tak betul pujian tu. Tapi dia suka. Sedangkan tiap-tiap yang ada wangi itu kan tidak ada yang merosakkan, kan mesti ada. Bunga mawar memang wangi, tapi durinya kan ada juga. Bunga mawar kan wangi, durinya ada. Itu sebabnya orang-orang yang dipuji itu hendaklah bersyukur kepada Allah, kerana orang yang memuji itu tidak nampak ia kelemahan yang ada pada kita. Itu aja. Syukur itu aja, bukan syukur kena puji tu. Syukur kerana orang yang memuji itu tidak nampak kelemahan yang ada pada kita. Sebab kata ahli-ahli lukis, dia kata seorang yang cantik itu dilukis orang. Kerana yang dilukis yang cantik itu saja. Jerawatnya tidak dilukisnya. Kan jerawat kan tidak cantik. Dipadam oleh tukang-tukang lukis tu, dipadamkan cantik, licin. Kerana tidak dilihat yang buruk itu, yang lihat yang cantik saja. Kalau faham maksud dia. Habis. Jadi sini kita jangan riak, jangan sum'ah, jangan ujub. Itu sebab kita dilarang bercermin lama-lama sangat. Tengok misai kita, boleh tahan juga misai aku seseorang dia. Itu bahaya. Dan sebagainya. Dan firman Allah, ala lillahi dinul khalis, artinya adakah tidak bagi Allah agama yang khalis, yakni tidak ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci, yang benar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala al-ikhlas sirrun, bukan sarun ni, sirrun, sin bawah. Salah tu, sir itu sarun, sirrun. Sirrun min asrari istauda'tuhu qalma man ahbabtuhu min ibadi. Artinya firman Allah, bermula ikhlas itu satu rahsia daripada beberapa rahsiaku yang aku taruhkan akan dia dalam hati seorang yang aku kasih akan dia daripada hamba-Ku. Maksudnya ikhlas itu satu rahsia, satu nur, satu cahaya, rahsia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah letakkan pada hamba yang dikasihi. Maksudnya tidak ramai orang yang boleh ikhlas.
Sebab kita kena jaga semua. Kita nak derma kapet apa namanya, sejadah ni, derma jangan tertulis belakang. Tulis wakaf tak payah. Kat Mekah banyak tulis Quran tu, sana tak payah, Allah Taala tahu. Jadi makna kita bimbang, kita tulis tu ada sedikit supaya orang tahu. Mungkin kita rasa tidak, tapi bimbang saja. Jadi mak jangan tulis, supaya kita tidak timbul perasaan nak menunjuk. Itu cara tu. Pasal kita kan manusia, ada sikit kan, kadang tu sebabnya saya katakan cerita dulu, nak ikhlas itu kan payah. Kadang kita buat satu tu nama tak ada kan, macam mana nama saya tak ada, penat saya buat, kata tu kan susah tu. Dia buat surau masjid, dia buat semua dari awal sampai sudah, tiba-tiba lantik tentang kuasa baru, nama dia tak ada. Macam penat saya buat, nama pun tak naik, penasihat pun tak dapat. Kan kita baca sejarah Khalid bin Walid tu. Khalid bin Walid tengah-tengah perang itu, jawatan ditarik balik, dia perang juga. Bila orang tanya, wahai Khalid, mengapa kau perang? Jawatan kan tak ada. Aku perang kerana Ta'ala, dia kata, kerana Abu Bakar, kerana Umar. Sebabnya aku perang juga. Itu payah nak dapat cara itu. Maknanya tengah-tengah perang yang bercamuk, jawatan tak ada. Bagi sahabat yang lain, aku perang kerana Allah Ta'ala. Payah. Kalau kita tak payah. Tak payah masjid sini je, main masjid negara dia. Pasal apa? Hati panas, nama tak naik. Itu nak sampai taraf itu yang payah tu. Kadang-kadang kita derma, nama tak ada. Malah. Jadi keikhlasan sudah mula berkecamuk gitu. Habis. Kemudian Nabi bersabda lagi, akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Ikhlas engkau akan agamamu, memadailah akan dia akan amal yang sedikit. Walau sedikit, asal ikhlas. Kalau banyak tak ikhlas, tak ada faedah pun. Itu sebab derma tu, dia mesin pun tak apa, itu yang ikhlas. Dia mesin je, diambil kira. Maknanya walaupun sedikit, yang paling penting ikhlas. Jangan banyak, tapi inginkan nama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jal la yaqbalu minal a'mal illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhih. Maksudnya bahawa Allah azza wa jal tidak menerima dari segala amal melainkan yang ada baginya ikhlas dan berkehendak kerana zat Allah Ta'ala. Maksudnya Allah takkan terima amalan melainkan semata-mata ikhlas dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Sebab di akhirat besok, kalau kita beramal tidak ikhlas, Allah Ta'ala kata, mintalah yang kau keranakan dulu. Itu sebab payah ikhlas tu. Ya, payah. Jadi kita bimbang besok sembahyang banyak pahala itu. Rupa-rupanya Ta'ala tak terima pasal bukan untuk mendapatkan keridhaan Ta'ala, tapi untuk mendapat keredaan manusia. Kemudian syahdan bermula hakikat ikhlas pada istilah lughah, iaitu menyuci sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Maka apabila suci sesuatu itu daripada yang mencampuri itu, maka dinamakan khalis, dan dinamakan perbuatan orang yang mencuci itu ikhlas. Maknanya pada istilah membasuh, membersihkan sesuatu yang bercampur-campur dengan yang lain, bagi bersih betul, air bersih betul lah. Maka itu dipanggil ikhlas. Orang yang melaksanakan perbuatan panggil mukhlis ataupun ikhlas amalan itu. Firmannya, yakhruju min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Keluar daripada antara tahi dan darah akan air susu yang suci, yang sedap bagi orang yang minum akan dia. Ini dia huraikan khalis itu. Darah apa namanya, susu itu duduk tengah-tengah tu. Di antara najis binatang itu dengan darah duduk tengah, tak campur dia. Jadi susu yang betul-betul susu.
tak gambar langsung. Tu panggil khalis tu. Kita pun kerana Allah semata-mata, tu panggil ikhlas. Sikit pun tak campur. Ada pun hakikat ikhlas itu pada syarak, iaitu seperti apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Ada gangguan sikit. Minta tolong ubah kereta WAMK 8478 dan WHR 1187. Okey. Apa kata Ibrahim bin Adham? Al-ikhlasu sidqun niyyah ma'allahi azza wa jal, bermula ikhlas itu iaitu yang benar niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni merupakan seorang ahli sufi yang berasal daripada pemerintah negara. Apabila ia dapati rezeki yang telah ditentukan oleh Allah itu tetap ada. Apabila ia pergi memburu, tengah-tengah makan roti dia, disambar oleh burung roti yang sedang dimakan itu. Dia bawanya terbang roti itu dan turun. Dia pun memberi makan kepada seorang yang sedang terikat tangannya ke belakang. Ibrahim Adham buru dengan kuda dia, tengok-tengok orang turun, disuapkannya roti daripada mulut orang yang sedang ikat. Dia ini rezeki ni kalau ada tetap ada. Dia bertinggalkan kerajaannya dan dia menjadi ahli sufi. Ni Ibrahim bin Adham. Apa dia kata? Dia kata ikhlas itu niat yang benar. Dia ringkas je terjemahan dia tu. Kemudian bermula ikhlas itu iaitu benar niat serta Allah, dan kata Ruwaim, al-ikhlas fil amal huwa alla yurida. Situ yuridu sebenarnya yurida. Huwa alla yurida pada atas. Sahibuhu alaihi iwadan fid darain. Bermula ikhlas dalam amal itu iaitu bahawa tidak berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan dalam dunia dan dalam akhirat. Jangan berkehendakkan amal itu melainkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Inilah dinamai ikhlas siddiqin dan orang yang arifin. Ini sebenarnya satu jenis ikhlas yang sangat tinggi sebenarnya. Tinggi sangat. Pasal orang yang beramal ini dia dunia pun tak nak balasan, akhirat pun tak nak. Tu. Macam ada harapan kakak. Kita kan beramal kan ada tiga. Satu beramal dia kata seperti kanak-kanak. Kanak-kanak ni maknanya kalau dia buat kerja kan takut bapak dia. Yang kedua ia beramal macam saudagar. Kira nak untung aja. Yang ketiga beramal kerana bersyukur kepada Allah. Ini dia nikmat dia amalan seorang hamba sebenarnya. Jadi seorang tu beramal kerana takutkan neraka dan inginkan syurga. Yang ketiga dia beramal semata-mata memang untuk beribadat kepada Allah, syukur pada nikmatnya. Itu peringkat yang tinggi. Itu sebabnya kita dengar apa namanya kata-kata Rabi'atul Adawiyah tu. Ya Allah, kalau aku beramal ini kerana takutkan neraka-Mu, campakkanlah aku dalam neraka. Itu peringkat dia dah. Kita ni masuk surga tak salah kan. Pasal beramal ni takut neraka tak salah. Betul. Nabi pun pesan minta syurga, mintalah syurga tu. Walaupun kita tahu amalan yang kita buat ni memang tak layak masuk syurga itu. Memang tak layak sebenarnya. Nabi pun kata aku pun tak layak. Tapi harapan rahmat Allah Ta'ala saja. Sekarang ni kita sedang mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita sini nak buat contoh senang beginilah. Seorang ayah ada anaknya ramai.
Katanya, siapa yang boleh tolong ayah ambilkan air? Seorang melompat ambil. Kan itu kan yang disayang ni. Pasal dengar cakap. Begitu. Yang lain pun sayang juga. Sayang yang tu lebih. Begitulah kita ni. Maknanya kita ni kalau beribadat, ikut perintah Allah kan rahmatnya turun gitu. Harapan itulah. Tu Rabbana atina min ladunka rahmah. Minta rahmat. Hari-hari minta. Harapan kita masuk syurga ni berdasarkan amalan memang payah, tak cukup. Seorang Bani Israel beramal 100 tahun. Allah perintahkan Jibril ke masukkan ia ke syurga kerana rahmatku. Kata Bani Israel, ya Allah, Tuhanku tak nak masuk. Dia kata, aku nak masuk kerana amalan aku. Dia rasa lama beramal. Allah perintahkan dia ketimbang mata dia, ketimbang amalan dia yang bukan 1 tahun, 1000 tahun itu. Timbang-timbang berat nikmat Allah Ta'ala lagi. Berat mata lagi. Masukkan ia ke neraka. Tak cukup. Ya Allah Tuhanku, biarlah masuk surga kerana rahmatmu. Yang 1000 tahun pun tak layak, kita berapa tahun gagah. Gitu. Walau gini pun, kalau sekiranya kita ini mudah untuk berbuat ibadat, ada harapan itu. Menuntut ilmu begitu. Man salaka tariqan yatlubi ilman sah, Allah lahu tariqan il jannah. Barang siapa lalu satu jalan untuk mendapatkan ilmu, kan Allah Ta'ala mudahkan jalan ke syurga. Itulah harapan. Kan seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayu rapu ahlul jannah min ahli nar? Ya Rasulullah, adakah dikenal ahli syurga dan ahli neraka? Qala na'am, memang kenal. Qalu falima ya'malil amilun? Kalau begitu, ya Rasulullah, buat apa nak beramal? Dah kenal muka syurga, muka neraka. Qala kullun muyassaru lima khuliqa lahu. Tengok mana mudah. Kalau mudah berbuat ibadat, ada harapan. Kalau mudah untuk bermaksiat, cerahlah masa depan dia. Gitu cara. Biasa. Itu dia ikhlas, arifin dan siddiqin, orang yang tinggi martabat. Ketahui olehmu bahawa habis. Ikhlas habis ya. Ketahui olehmu bahawa lafaz sidq, orang Melayu panggil sidik. Sebenarnya sidq mati dal tu. Sidq itu diistimalkan. Istimal maknanya digunakan. Diistimalkan pada 6 tempat. Pertama, sidq pada perkataan, yakni perkataan pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Maknanya cakap benar, bila-bila masa pun benar, jangan bohong. Itu sebabnya kalau nak dia halus-halusi, kita pun rajin bohong walaupun tak perasan. Umpamanya kita minum di restoran, tiba-tiba ada orang lalu minum, menipu tu. Pasal mengajak, jangan tak mengajak. Kalau dia duduk macam ucap kita, tu bohong nama tu. Kerana adat Melayu, kalau tak ajak menyombong, mengajak tidak. Padahal mengajak pun tak ada guna apa. Sebenarnya itu membohong namanya. Di segi halusnya dalam Islam itu. Lalu kawan lalu kita, tak singgah? Tak singgah dah? Tak lah. Perkataan tak. Maknanya kita mengajak dengan tidak bersungguh. Ada unsur pembohongan dalam perkataan itu. Tak singgah ke? Tak singgah ke? Dia pun singgah. Dia balik lah. Tak minum? Tu. Jangan tunggu. Minum, tunggu. Tak minum. Dia pun tak payah lah. Dia pun tak bersungguh. Itu kena jaga tu. Itu pun kan dia soalkan daripada mahsyar tu. Mengajak sungguh ke atau tak sungguh ke? Sebab itu, tak singgah, tak minum. Lalu tengah minum tu minum. Tengah tidak. Itu adat Melayu. Tapi kalau dia duduk, siapa pula nak bayar ni? Macam kita juga kan. Tu anak-anak nak ikut pergi kerja, mak nak pergi hospital. Anak takut hospital, sama ketua takut hospital. Pasal bapak ditipu dari awal. Pergi dia injek doktor.
Dah menipu dah. Kita melarang budak-budak menipu, bapak menipu awal-awal lagi. Begitu. Tu nangis tengah malam, nangis gigit dia hantu. Hantu mana gigit dia? Tak menipu tu. Kena cari jalan supaya jangan menipu budak-budak tu. Itu kan menipu. Jadi maknanya ada unsur tidak benar. Banyak lagi lah contoh lain, sambung kemudian. Pertama. Kedua, syirik pada niat. Yang benar pada niat iaitu bahawa semata-mata dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan, maka apabila ada dalam niat itu bercampur dengan sesuatu yang lain dari kebajikan itu, menurut hilang nama benar niat itu. Maknanya dalam hati kita ni senang aja. Datang rumah insya-Allah. Betul tak betul? Insya-Allah ada dua. Sama ada insya-Allah tu kerana lima syiatillah, kerana memang berhajatkan kepada kehendak Allah, atau kita tak nak pergi. Kita memang niat tak nak pergi. Insya-Allah tu action aja. Itu masalah kan. Kalau nak pergi, cakap nak pergi, tak nak. Kita memang nak pergi tapi insya-Allah, tak apa. Kita memang tak nak pergi. Pergi. Tengok ni, insya-Allah. Tak ada tu. Kan? Itu juga tidak benar. Jangan menggunakan insya-Allah untuk membohong. Itu kena tu. Itu masalah tasawuf ni payah sikit ni. Yang ketiga syirik pada azam, yakni benar pada cita-cita. Maka barang siapa mencita-cita akan harta supaya dapat memberi sedekah, atau mencari akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap citanya itu dan tidak berubah, maka itu dinamai benar pada cita-citanya. Dan jikalau berubah-ubah citanya itu, maka iaitu tidak dinamai benar pada citanya itu. Maknanya dia berazam, kalau dapat duit saya nak bersedekah. Betul-betul niat dia. Kalau jadi pemimpin, ia akan melaksanakan keadilan. Jangan berubah. Itu biasalah. Manusia ni bila sudah naik pangkat, dia sudah lain berubah. Cepat dia berubah. Jadi maknanya sudah tidak benar dalam cita-citanya itu. Masa duit tak ada tu, saya kalau kaya saya nak sedekah ni. Tiba-tiba duit banyak dia. Sudah sayang pula duit. Sayang. Pas syaitan bisik dia, jangan bagi, habis dia habis. Dia asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu pada kefakiran. Jadi Allah menjanjikan maghfirah rahmah, Allah menjanjikan keampunan. Sebabnya apabila Abu Tha'labah itu minta jadi kaya, Nabi kata jangan. Sedikit engkau bersyukur lebih baik daripada banyak engkau kufur. Abu Tha'labah kan terlalu susah, susah sangat dia. Mana kain pun selai je. Bila dia pergi semayang masjid, isteri tak boleh keluar rumah. Selai itu je. Kalau orang datang ke rumah, tak pening dia. Lepas semayang, Assalamualaikum, dia pun balik. Kata Nabi, wahai Abu Tha'labah, apa hal cepat-cepat balik ni? Ya Rasulullah, kalau aku tak balik, rumah aku berkebun. Tak semayang lah dia. Apa saya? Kain selai je. Bila suruh isteri semayang, suami tak semayang. Tak boleh buat ke mana? Duduk. Assalamualaikum, jangan jawab. Begitu susah Abu Tha'labah tu. Doakan aku ya Rasulullah, jangan, Nabi kata. Ndak juga, kaya lah dia. Bila kaya kan jadi, bolehlah kaya tu, bukan tak boleh. Nabi pesan dah, bukan tak boleh kaya, boleh. Dia tak suruh Abraham bin Auf jual kereta dia, tak. Tapi dia bimbang juga. Dia pesan sedikit engkau bersyukur lebih baik daripada banyak engkau kufur. Ada banyak dia mula mayang pun lambat dan sebagainya. Langsung zakat pun tak bayar. Begitu. Itu Abu Tha'labah terkenal dalam sejarah. Sampailah Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Uthman akhirnya dia meninggal dalam keadaan langsung tak ada, macam balik pada pangkal balik. Itu dia. Terus dalam bab ini, bab fiqh kita ni langsung kain selai pun tak ada, nak semayang tak ada. Macam nak buat? Ada orang yang tak bersedekah kain selai, tak wajib terima tunang dia dalam bab fiqh tu. Kita kain selai pun tak ada ni, nak semayang tak ada kain langsung. Ada orang nak sedekah kain, tak payah, pinjam boleh. Pasal besok kita sudah senang, kita lupakan orang yang meminjam kain tu. Tengok dia kata, dulu kain selai pun tak ada, apa yang bagi tu? Kan dia beri ungkit besar. Gitu. Kalau kain tak ada langsung, kita nak buat macam mana? Cari jalan juga, tutup aurat. Tak boleh langsung, kita boleh ambil tanah, lumpur, sapu badan. Boleh. Tutup aurat. Tapi sembahyang di rumah jangan tengah padang, hujan payah. Gitu.
dah. Itu dia. Niat yang benar, dia kalau dia berniat, berazam untuk menjadi orang senang, untuk bersedekah, menolong orang susah, terus mesti istiqamah. Tapi kena ingat, ada orang jumpa tanya saya soalan, Ustaz, dia kata saya ni duit tak ada, saya boleh tak saya beli loteri? Kalau menang saya sedekah pada orang miskin. Tak boleh lah. Kaedah fiqh al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh mengharuskan cara. Matlamat dia bagus, teknik dia salah. Tak payah, duit tadi tak payahlah. Tapi niat dah ada dah. Niat pun mesti ada kaedah dia. Kita ada berapa? Hawajis ada. Makna hawajis ada tik di hati kita. Untuk nak sedekah. Tik saja. Belum dapat pahala lagi. Yang ada alhamu wal azmu wan niyah. 3 itu baru dapat. Main kalau orang tu nak ke Mekah ke? Ada juga. Simpan duit RM1 tidak. Tak dapat. Kan kita kata barang siapa berniat kan dapat pahala. Tak, tengok niat dia. Niat yang kuat, alhamu cerita kuat. An-niyah, al-azmu lagi kuat. An-niyah lagi kuat. Begitu. Yang 3 itu baru dapat pahala. Yang bawah-bawah tak dapat. Hawajis lagi tak dapat. Hawajis ni lintasan saja. Peringkat-peringkat yang tinggi baru dapat. Jadi kalau jadi orang besar dan jadi laksanakan keadilan, terus tidak berubah, maka benarlah pada cita-citanya itu. Kemudian keempat, sidq fil wafa wal azm, benar pada menyempurnakan dengan yang dicitainya itu, iaitu bahawa tidak menyalahi akan cita itu pada menyempurnakan akan dia, seperti firman-Nya, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, beberapa orang laki-laki yang benar mereka itu menyempurnakan barang yang menjanjikan mereka itu akan Ta'ala atas sesuatu. Maknanya yang kelima, iaitu melaksanakan apa yang dijanjikan. Itu benar tu. Jangan yang telah janjikan tidak dikotakan, maka itu tidak benar. Yang kelima, sidq pada fil amal. Ini benar pada segala amal seorang pada zahirnya dan pada batinnya, seperti ada ia bersamaan perbuatan engkau anggotanya yang zahir itu dengan yang dalam hatinya. Maka jika tidak bersamaan zahir dan batinnya, maka itu riak namanya. Maknanya zahir dan batin sama. Kerana lahir pun sama, dalam pun sama. Jangan itu sebab kita boleh berpura-pura. Jangan berpura-pura. Tak boleh. Riak tu juga dipanggil berpura-pura. Nampak lahir dengan yang dalam tak sama. Keenam, sidq fil maqamat, yakni pada segala maqam dan murad. Murad maknanya maksud. Dengan makam itu, iaitu amal yang batin, seperti khauf dan raja dan ridha dan tawakal dan lainnya, dan segala amal yang batin yang tersebut dalam bab yang kelima ini, seperti ia mengetahui makna khauf dan makna raja dan lainnya, seperti dosanya sekalian itu dalam hatinya ini telah jadi segala sepanjang itu akan tabiat. Jadi gini, kita ada 2, khauf satu, raja satu. Apabila kita waktu berbuka puasa, sunat kita lepas minum berbuka puasa itu, bainal khauf war raja, takut dan harap. Maknanya kita bimbang puasa kita itu tidak diterima oleh Allah. Itu khauf namanya. Ar-raja dan harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Lepas semayang pun begitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita pun bimbang semayang Allah Ta'ala terima kadang-kadang. Itu khauf namanya. Tapi kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Yang penting ar-raja itu. Khauf juga penting, ar-raja lagi penting. Itu sebab kita nak mati besok, kita mesti harap sepenuhnya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Itu raja, raja ni harap. Harap ini maksudnya ialah, di segi ilmu tasawuf, memandang sesuatu yang bakal diperolehi melalui sesuatu yang menjadi syarat untuk memperolehinya. Itu boleh faham ya? Apa benda tu? Kita mengharapkan pahala
syaratnya mesti ada. Kita memenuhkan syarat, barulah mengharapkan pahalanya. Jangan mengharapkan pahalanya tidak melalui syarat. Itu maksudnya harap tu. Tetapi harapan yang lepas, yang tak dapat, itu bukan harap. Kalau saya dapatlah duit, itu bukan harap, itu menyesal namanya. Imam Ghazali telah pun huraikan Ar-Raja' dengan panjang lebar. Kalau kita mengharapkan bulan jatuh ke bulan, itu bukan harap, itu gila babi namanya. Mana boleh jatuh? Itu bukan harap. Sama kita harapkan masuk syurga, kita buat maksiat. Buat maksiat ni mudah-mudahan masuk syurga. Mana mahu dia? Itu mana Ar-Raja' tu. Jadi kita semayang tadi memang ada harapan. Kerana semayang itulah kita laksanakan segala syarat dan rukun, maka pengharapan itu ada. Kalau syarat rukun tidak ada yang kita ikuti, kita harap mana mahu? Itu punya semayang. Bainal khawf war raja', kita rasa bimbang, rasa tak senang kalau semayang yang dibuat dan tidak diterima oleh Allah. Tapi kita harap. So, saya kata tadi bahawa orang sudah nak mati dah, nak meninggal dunia, kita bagi dia pengharapan. Pak Angah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Istighfarlah. Walaupun dia kata, entahlah aku ni tak ada harapan, aku neraka, aku ni kan. Tak boleh gitu. Pasal apa? Yang dikira entahlah sangkaan akhir itu. Ana inna zanni abdi bi. Aku menurut sangkaan hamba-ku padaku. Sangka kita kepada sangka baik, baiklah. Sangka buruk jadi buruk. Tapi lah kalau orang tu beramal tak beramal nak sangka baik pun payah juga. Tapi mudah-mudahan kita pun mudah-mudahan entahlah ampunkan dosa pang. Walaupun dia kata aku taklah, aku neraka ni, arak aku hentam mayang. Tidak, mudah-mudahan. Itu sajalah harapan pengakhir. Mudah rahmat ta'ala. Tak boleh kata tu panggil buat lagi am terdarah arak ni. Neraka. Mana boleh tak mahu gitu. Ini dia. Itu dia maknanya makam yang terakhir, iaitu amal yang batin itu, khauf dan arja. Inilah makna benar. Ya, insya-Allah sambung bab tawakkul akan datang. Bukan tawakal, tawakkul. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.